Bayangkan sebuah pentas politik yang sedang memanas di Sabah dengan bayangan pilihan raya negeri PRN yang semakin hampir. Dalam suasana penuh teka-teki ini, muncul pernyataan daripada Bung Mokhtar Radin, pemerusi UMNO Sabah, yang menolak sekeras-kerasnya dakwaan wujud pergeseran dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Salam sejahtera para sahabat penonton semua, bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Disclaimer, sumber asal berita ini adalah daripada Malaysia Kini bertarikh 4 September 2025 yang bertajuk "Tiada pergeseran dengan Zahid, UMNO Sabah kekal ada autonomi". Bung Mokhtar Radin mempertahankan autonomi UMNO Sabah di tengah rundingan kerusi menjelang pilihan raya negeri PRN yang kian hampir, sambil menolak dakwaan wujudnya ketegangan dengan Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi. Bercakap dalam audio siar Kini TV, pemerusi UMNO Sabah itu menjelaskan ketidakhadiran mereka pada mesyuarat bulan lalu di Seri Perdana yang dipengarusikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama pemimpin BN, PH dan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor adalah kerana masalah jadual, bukannya ekoran perbalahan politik. Bukan begitu, perpecahan. Ketika itu, kami ada banyak program di Sabah dan tidak dapat hantar wakil. Antara UMNO Sabah dan UMNO Pusat tidak ada krisis, kata Bung. Kata Bung, meskipun Zahid kekal menandatangani watikah calon, semua urusan lain berkaitan UMNO Sabah diuruskan secara bebas di bawah kepimpinannya. Kalau saya tanda tangan watikah calon, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tak terima, jadi tiada krisis dengan Presiden. Kita berjalan seiring dan dia memberi mandat kepada saya untuk urus UMNO Sabah, termasuk pilihan raya, kata ahli Parlimen Kinabalu selama 6 penggal itu lagi. Isu ketegangan mesyuarat di Seri Perdana itu dibuat di tengah spekulasi sekitar cinta tiga segi antara BN, PH dan Gabungan Rakyat Sabah GRS dengan Bung sebelum itu berkata UMNO Sabah akan bertembung dengan calon GRS, tetapi terbuka untuk mempertimbang kerjasama selepas PRN. Mesyuarat di Seri Perdana, Anwar pula menegaskan keutamaan rundingan adalah untuk mengelakkan pertembungan tiga penjuru yang boleh memecahkan undi blok kerajaan dan mengelirukan pengundi Sabah. Susulan itu, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki mengumumkan penubuhan jawatan kuasa teknikal bagi meneliti aspek kerjasama antara parti-parti kerajaan dalam menghadapi PRN. Ditanya mengenai tekanan daripada pemimpin UMNO agar pertembungan antara sekutu dielakkan dan jika dia akan mempertimbang untuk menarik UMNO Sabah keluar dari BN, Bung berkata ia tidak perlu sehingga ke tahap itu. Setakat kini, tiada tekanan begitu. Politik itu seni kebijaksanaan. Kalau kita urus krisis dengan tenang, insya Allah boleh selesai. Pemimpin yang panik, bawah tekanan tidak mampu membina diri untuk jadi pemimpin bijaksana. BN Sabah menang 16 daripada 73 kerusi DUN pada PRN lalu dan kemudian bergabung dengan PN dan Parti Bersatu Sabah PBS untuk melawan warisan kelas. Namun, jajaran politik telah berubah sejak itu. BN kini ada 7 adun pembangkang, 2 adun lantikan dan 3 adun kerajaan dengan jumlah keseluruhan 12 kerusi. Pada bulan lalu, Timbalan Pengerusi BN Muhammad Hassan berkata, gabungan itu bercadang untuk bertanding sekurang-kurangnya 1 kerusi DUN di kesemua 25 kawasan parlimen di Sabah. Saya tak akan lompat. Meskipun amalan lompat parti sering berlaku di Sabah,
Bom menegaskan kesetiaannya tetap kepada UMNO. Sejak 2018, katanya lagi, dia menerima tawaran untuk lompat parti, termasuk dengan jaminan dia tidak akan dihadapkan ke mahkamah. Bom kini berdepan 3 pertuduhan rasuah selaku bekas pengerusi bukan eksekutif Velcro Berhad. Masa itu, 23 bahagian berpaling tadah, tinggal saya seorang. Tapi saya tetap teguh. Keahlian UMNO Sabah yang merosot sehingga 480.000 ketika lompat parti, ini meningkat kepada 613.000 di bawah saya. Tak ada sebab untuk lompat, katanya lagi. Adun Lamag itu turut menegaskan UMNO kekal menjadi perjuangan seumur hidupnya. Dari dulu sampai sekarang, perjuangan kami bukan tentang tukar parti. UMNO Parti Keramat ditubuhkan untuk mencapai kemerdekaan dan mengangkat agama, bangsa dan negara. Mengapa perlu tinggalkan parti ini? Tolak agenda tempatan warisan. Bom turut menolak seruan Presiden Warisan Syafi'i Abdal agar pengundi Sabah menolak parti dari Semenanjung. Parti hanya platform, yang penting pemimpin. Saya dari Kinabataman memimpin UMNO Sabah dan semua pimpinan kami orang tempatan Sabah, sama ada Muslim atau bukan Muslim. Dari apa yang saya lihat, orang Sabah tidak terpengaruh dengan hujah begitu. Mereka mahu kepimpinan. Warisan sudah pernah memerintah, jadi rakyat tahu pencapaiannya. Insya Allah, UMNO akan tetap ada tempat di hati rakyat Sabah, katanya sambil menekankan kekuatan jentera parti itu di peringkat akar umbi. Tanggal ke-16 Dul Sabah akan berakhir secara otomatis pada 11 November. Para sahabat penonton semua, disinilah kita perlu mengangkat persoalan lebih besar. Apakah maksud sebenar autonomi UMNO Sabah jika masih tertakluk pada tanda tangan Zahid untuk watikah calon? Adakah autonomi itu hanya simbolik atau benar-benar memberi kuasa penuh kepada Bung dan kepimpinan Sabah? Sejarah politik Malaysia menunjukkan bahwa isu autonomi negeri berulang kali muncul. Sama ada dalam tuntutan hak MA 63 oleh Kerajaan Sabah dan Sarawak atau dalam perebutan kuasa antara pusat dan negeri. Bung nampaknya mahu menegaskan bahawa Sabah mempunyai ruang menentukan haluan politik sendiri walaupun masih bergantung pada institusi parti pusat. Persoalan lain yang lebih menarik, mampukah UMNO Sabah kembali bangkit dengan kekuatan 613.000 ahli seperti yang didakwa, atau angka itu hanya sekadar statistik tanpa kekuatan di peti undi? Apakah jaminannya bahwa pengundi muda yang kini lebih terdedah kepada politik media sosial akan memilih untuk kekal bersama parti tradisional seperti UMNO? Jika diteliti sejarah PRN Sabah sejak 1985, pola politik negeri ini sering tidak menentu dengan tradisi lompat parti yang berulang-ulang. Bung mungkin teguh pada UMNO, tetapi mampukah keteguhan individu itu memastikan kelangsungan parti di bumi yang penuh dengan percaturan kuasa ini? Dalam konteks yang lebih luas, Sabah seakan menjadi medan eksperimen bagi semua blok politik, BN, PH, GRS dan Warisan. Pertemuan di Seri Perdana hanyalah permulaan kepada teka-teki lebih besar. Mampukah gabungan ini mencari formula kerjasama yang tidak merugikan rakyat Sabah? Atau PRN akan menyaksikan lagi satu episod pertembungan yang hanya menambah luka dalam demokrasi kita? Indah purnama sinari lautan, ombak beralun membawa berita. Politik Sabah penuh cabaran, rakyat menilai siapa yang setia. Akhir kata, para penonton budiman, disinilah kita harus berhenti sejenak dan berfikir, adakah benar wujud autonomi UMNO Sabah?
Mampukah PRN kali ini menjadi titik perubahan besar atau sekadar mengulangi skrip lama politik negeri? Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen kerana perdebatan ini bukan sahaja milik ahli politik tetapi milik kita sebagai rakyat yang bakal menentukan masa depan. Sekian, kita jumpa lagi.